Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Jadi kita sambung balik kitab kita ni 99 usul dirayah hadis, usul kritikan matan hadis lah. Teks hadis, satu panduan mudah untuk mengesan hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Jilid pertama, Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf, pengarah dia. Jadi kita masuk usul ke-8 dah. Usul ke-8. Ada usul yang ke-8. Hadis-hadis yang menyebutkan secara terperinci kelebihan setiap surah dalam Al-Quran dan pahala yang diperolehi orang-orang yang membacanya secara khusus. Kebanyakannya adalah maudhu'. Bukan semua dia, kebanyakannya adalah maudhu' ni. Terperinci dia. Kelebihan dia, detail lah pahala dia dah. Kebanyakannya maudhu' tu kaedah dia dah. Paling tinggi pun ia hanya dhaif. Paling tinggi pun dia dhaif. Antara contohnya ialah hadis-hadis berikut. Hadis kelebihan baca surah ni banyak kali memang palsu ataupun dhaif. Contoh pertama dah. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan." Bermaksud sesiapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, ia tidak akan apa-apa selama-lamanya ni. Orang motivasi, orang skamer pun ada dah. Janggut kau gapo dah dia beri motivasi ni lah baca surah Waqi'ah setiap malam barulah jadi kaya, jaya bisnes ni lah. Atau ni. Tidak akan apa-apa selama-lamanya. Lam tusibhu faqatun abadan. Kerujukannya Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ada kitab besar ni, Baihaqi dalam Syu'abul Iman jilid 2 muka surat 492. Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq jilid 33 muka surat 186. Ibnul Jauzi dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah jilid 1 muka surat 151. Ini kitab hadis palsu ke apa ni nak. Ibn Arab Al-Kinani dalam Tanzihus Syariah. Ini pun kitab tentang hadis palsu ke tak. Tanzihus Syariah jilid 1 muka surat 301. Al-Syawkani dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Majmu'ah muka surat 972. Al-Fawaid Al-Majmu'ah pun cerita tentang hadis palsu juga dia. Tu kitab-kitab rujukan ada hadis ni lah. Komentar lah. Komentar pertama. Hadis-hadis tentang kelebihan membaca surah Al-Waqi'ah ada yang maudhu' dan ada juga yang dianggap dhaif oleh para muhaddisin. Cerita pasal kelebihan ni tak ada asal. Sebab dhaif ataupun maudhu' lah. Yang kedua, komentar kedua, Imam Ahmad, Abu Hatim, Ibn Abi Hatim, anak kepada Abu Hatim lah. Daraqutni, Baihaqi, Ibnul Jauzi, Az-Zahabi dan ramai lagi tokoh-tokoh hadis yang lain sepakat tentang dhaif dan tidak boleh dipakainya hadis ni. Hadis ni dhaif itu antara dhaif lemah ataupun palsu dah. Dhaif maksud sini. Jadi tokoh besar Imam Ahmad, Abu Hatim, Ibn Abi Hatim, Daraqutni, Baihaqi. Baihaqi dia buat kitab tu juga, kitab sendiri tapi dia kata dhaif. Ibnul Jauzi, Az-Zahabi dah gitulah. Jadi semua tu tokoh besar kata dhaif dah. Dhaif dengan maksud kemungkinan dua kali dah. Hadis palsu pun dan dhaif juga dah. Oleh kerana ada kaitannya dengan akidah, maka hadis dhaif seperti ini tidak boleh diterima dan tidak boleh diamalkan dengan harapan akan mendapat kelebihan yang tersebut namanya. Ini masalah dah. Jadi ada setengah orang kata fadai amal. Dia ada kadang-kadang fadai amal ni berkait dengan perkara ghaib, keyakinan, i'tiqad. Itu masalah kadang-kadang nampak kelebihan amalan tapi dari satu segi ia ada unsur akidah. Apabila ada unsur akidah, tak boleh pakai hadis dhaif. Kena berhati-hatilah. Okey. Pasal keyakinan boleh pahala tu dah, akidah dah. Yang keempat, alangkah kecewa bukan itu saja tolak akidah dari segi elok daripada kepapaian dah. Tu jadi akidah lah. Dia kena sahih kan di sudut tu. Kali kata pahala 1000 kali ganda ke sejuta ke tak sikit. Tu kelebihan amal sungguh. Tapi ni ada satu keyakinan baru iaitu siapa baca surah Waqi'ah setiap malam tak apa-apa selama-lamanya. Tu ada satu akidah yang baru tu. Satu i'tiqad yang baru. Okey, yang keempat, alangkah kecewanya orang-orang yang membacanya tiap-tiap malam dengan harapan akan terlepas daripada kepapaan dan kemiskinan. Tiba-tiba sampai mati pun ia hidup dalam kepapaan dan kemiskinan. Kepercayaan kepada hadis Nabi SAW mungkin akan luntur dalam hati seseorang apabila ia tidak mencapai apa yang tersebut dalam hadis.
Setelah sekian lama mengamalkannya, baca surah Waqiah setiap hari, tiba-tiba sesuk juga dah. Miskin juga. Jadi masalah lah. Nah. Okey, kelima dah. Komentar kelima, hadis di atas diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud. Tetapi sanadnya sangat bermasalah. Hadis tu riwayat Ibn Mas'ud, sanadnya bermasalah, sangat bermasalah. Az-Zailai menyebutkan 4 kecatatannya membuatkan ia termasuk dalam kategori hadis dhaif. Dari segi sanad ni nak. Bagi segi matan hadis pun sanad pun. Sanadnya mengqati', terputus. Yang pertama. Yang kedua, kandungannya mungkar. Ini baru ketikan matan hadis ni. Kandungannya mungkar. Yang ketiga, perawinya dhaif. Dan yang keempat, sanadnya muttarib. Goncang lah. Sanad dia bukan hadis saja muttarib lah. Isi kandungan hadis. Sanad dia pukul belana kata-kata. Capo gaul, goncang. Okey, komentar yang keenam. Hadis ni diriwayatkan secara marfu'. Dikatakan sampai pada Nabi lah daripada Ibnu Abbas dengan lafaz. Man qara'a suratul Waqiah kullalatin lam tusibhu faqatun abadan. Wa man qara'a kullalatin la uqsim yaumil qiyamah laqiyallahu yaumal qiyamah wa wajhuhu fi suratul qamar lailatul badr. Bermaksud, sesiapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan apa-apa selama-lamanya. Sesiapa membaca setiap malam, la uqsimu biyaumil qiyamah, surah Al-Qiyamah lah. Ia akan bertemu Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan wajahnya seperti bulan di malam purnama, bercahaya seperti bulan purnama lah. Hebat dia kalau dibaca la uqsimu. Okey, ni di segi riwayat tu lah. Ya marfu'. Yang ini pula maudhu' terus dah. Sanad pun maudhu' dah. Nah, isi kandungnya lagi dah. Perawinya yang bernama Ahmad bin Umar Al-Imami dikatakan oleh As-Suyuti dan lain sebagai pendusta besar. Perawi hadis ni tok guru pada perawi hadis ni iaitu Ahmad bin Umar Al-Imami. Bukan biasa dia tok guru, tapi dia ni pendusta besar tok guru pun dah. Ahmad bin Umar Al-Imami. Okey, contoh kedua. Hadis yang kedua dah, inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'an Yasin. Man qara'aha fa ka'annama qara'al Qur'an 10 marrat. Bermaksud setiap benda ada jantung. Jantung Al-Quran adalah surah Yasin. Sesiapa membacanya, dia seolah-olahnya telah membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. 10 kali baca surah Yasin. Sekali baca pun 10 kali baca dah. Bukan 10 kali baca. 10 sekali baca Quran dah. 30 juzuk tu, 10 kali lagi baca dah. Baca surah Yasin. Supaya kata dah. Okey, lihat rujukan lihat Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi jilid 2 muka surat 548. At-Tirmizi dalam Jami' At-Tirmizi jilid 5 muka surat 12 hingga 13. Al-Qadai dalam Musnad Asy-Syihab jilid 2 muka surat 130. Al-Bahaqi dalam Syu'aibul Iman jilid 4 muka surat 94. Okay, berikut dikemukakan sanad riwayat Tirmizi ni. Ini riwayat paling gagah dia riwayat Tirmizi. Dia kata dalam sanad tu haddatsna Qutaibah wa Sufyan bin Waqi'. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. Okay, sanad riwayat Ad-Darimi juga sama lah. Riwayat Ad-Darimi ni sanadnya sama dengan Sunan Tirmizi dah. Dia bertemu dengan sanad Tirmizi ini pada Humaid bin Abdul Rahman Ar-Ru'asi ni. Ar-Ru'asi ni. Okay, komentarnya. Pertama, komentar yang pertama ni. Selepas memukakan hadis di atas, Imam Tirmizi mengomentarinya, sebegini. Hadza haditsun gharib la na'rifuhu illa min hadits Humaid bin Abdul Rahman. Wa bil Basrah la ya'rifuna min hadits Qatadah illa min hadzal wajh. Wa Harun Abu Muhammad syaikhun majhul. Imam Tirmizi bukan sebut hadis saja, riwayat ni. Ni pula. Kita ni setengah untuk baca dah ni. Komentar Imam Tirmizi. Imam Tirmizi bukannya melazimkan diri dia untuk hadis sahih dan dia untuk ajar perawi yang dhaif juga ni. Kena ngaji atau kena ngaji ni. Jadi dia katakan pelepas dia sebut hadis ni, bermaksud hadis ini gharib. Kami tidak mengetahuinya melainkan daripada hadis Humaid bin Abdul Rahman. Ni. Tak tahu ni sanad ni daripada Humaid bin Abdul Rahman saja dah. Di Basrah mereka tidak mengetahui daripada hadis Qatadah
melainkan melalui saluran ini sahaja. Kalau sanak Basrah ni tak ada ni, saluran ni sahaja. Maksudnya pelik lah jaga-jaga jumpa sanak ni. Harun Abu Muhammad seorang syekh majhul pula ada. Ada perawi nama Harun Abu Muhammad. Imam Tirmizi tak kenal, tak tahu siapa dia dah. Kenal dia dah. Jadi majhul. Okey, itu komentar pertama. Komentar yang kedua. Ibnu Abi Hatim dalam Al-Ilal. Ni Ibnu Abi Hatim ni kitab Al-Ilal, penyakit hadis kita jilid 2 muka surat 55 hingga 56 berkata, aku bertanya kepada ayahku Abu Hatim lah tentang hadis ini ni. Jawab beliau, Muqatil ini yang dalam sanad ini ialah Muqatil bin Sulaiman dah. Mana sebutnya? An Muqatil bin Hayyan dah. Disebut Muqatil bin Hayyan. Sebenarnya bukan Muqatil bin Hayyan tapi Muqatil bin Sulaiman, seorang pendusta besar. Tadi Abu Hatim kata, dalam sanad ni walaupun dia sanad Tirmizi Muqatil bin Hayyan, tapi sebenarnya salah. Hak betulnya Muqatil bin Sulaiman sebenarnya. Seorang pendusta besar. Setengah perawi terkeliru lalu disebutnya Muqatil bin Hayyan, tersilap. Sebut nama ni banyak-banyak, tukar lah. Jadi nak sebut Muqatil bin Sulaiman jadi Muqatil bin Hayyan. Imam Zahabi juga mengatakan begitu. Imam Zahabi berkata silap ni bukan Muqatil bin Hayyan tapi Muqatil bin Sulaiman. Sanad ni sebenarnya. Lihat Mizanul I'tidal jilid 4 muka surat 172 dah. Dah. Kerana itulah terdapat ramai ulama yang menghukumkan hadis ni sebagai maudhu'. Hadis ni hak 10 kali Quran surah Yasin jatuh Quran ni surah Yasin. Baca sekali surah Yasin seperti 10 kali baca khatam Quran dah. Hadis ni maudhu'. Kebanyakan ulama kata ulama hadis lah, bukan ulama kapula ni ulama hadis dah. Bukan tolak ulama ni, kita dok ngaji ni kita pakai ulama. Ulama kepakaran dia lah. Bukan ulama kira serupa belaka dah. Ulama fiqh lain ni ulama hadis. Okey, komentar yang ketiga dah. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Taqrib At-Tahzibnya mengatakan Humaid bin Abdul Rahman yang tersebut dalam sanad ini, Humaid bin Abdul Rahman adalah seorang yang majhul. Tirmizi sendiri mengatakan Harun bin Abu Muhammad salah seorang perawi hadis ini sebagai majhul juga. Jadi dua orang di sini majhul dah. Humaid bin Abdul Rahman Harun bin Abu Muhammad lagi dah. Jadi dua orang ni majhul, tak tahu siapa-siapa. Tadi kata Muqatil bin Hayyan silap, sebenarnya Muqatil bin Sulaiman pendusta besarnya. So, ni tak tahu pula dua perawi, dua orang lagi perawi tak tahu siapa-siapa ni. Tak kenal pendusta kodok, tak tahulah, tak kenal siapa-siapa ni. Dia tak kenal ni bukan kita ni, tak kenal ni Ibn Hajar Asqalani. Tokoh besar ni nak. Tirmizi pun tak kenal ni, bukan Tirmizi, bukan tokoh cara-cara biar orang ni. Bukan ulama tok guru pondok, tokoh yang hadis, pakar hadis. Okey, komentar keempat. Para ulama hadis mengatakan tidak ada satu pun hadis yang betul-betul sahih tentang kelebihan surah Yasin. Kelebihan surah Yasin, orang lain ni boleh surah Yasin tapi tak ada satu pun yang sahih kelebihan surah Yasin. Ad-Daraqutni berkata wala yasihhu haditsun fil bab. Bermaksud tidak ada satu hadis sahih pun dalam bab ini dah. Dalam bab kelebihan surah Yasin tak ada sahabat dah. Kata semacam semayang Jumaat lah 100 kali ke apa semua tu tidak sahih belaka lah maksudnya. Lihat Hafiz Ibn Hajar dan Al-Takhisul Habir jilid 2 muka surat 14. Dia ada buku Fadilat hari Jumaat ni tak? Ada bubuh surah Yasin ke apa. Tapi sanad pun tak ada di kitab tu tak. Imam Suyuti ni imam hebat buat tapi tak ada sanad dah. Tak tahu main pucuk mana hadis. Okey, habislah. Dah. Jadi sahih dhaif ataupun palsu gitu dah. Okey, contoh ketiga dah. Contoh ketiga hadis ketiganya, man qara'a suratul qadr u'tiya minal ajri kaman shama ramadan wa ahyan lailatul qadr. Bermaksud siapa yang membaca surah Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, diberikan kepadanya pahala seperti orang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam Qadar. Baca saja surah Qadar, dia boleh pahala seperti apa puasa bulan Ramadan. Ni bukan bulan Ramadan kali ni baca surah Qadar ni. Dan menghidupkan malam Qadar apa dah. Malam Lailatul Qadar ni dia tak sembahyang tapi ni ke baca surah ni serupa sembahyang malam dah. Qadar. Rujukannya As-Sa'labi dalam Kashful wal Bayan
an Tafsir Al-Quran jilid 10 muka surat 247. Al-Wahidi dalam At-Tafsir Al-Wasit jilid 4 muka surat 532. Dah, tu rujukan dia. Di bawah ini dikemukakan sanad Al-Tha'labi dalam tafsirnya. Tafsir Tha'labi tu kita baca sana. Ini sanad dia dah. Akhbarana Al-Bukhari qala haddatsna Abi Khunais qala haddatsani Abu Al-Abbas Muhammad bin Musa Ad-Daqqaq Ar-Razi qala haddatsna Abdullah bin Ruh Al-Madaini an Bakar bin Sawad qala haddatsna Makhlad bin Abdul Wahid an Ali bin Zaid an Zur bin Hubash an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sanad dia dah. Okay, komentar dah. Komentar pertama. Ini adalah satu hadis maudhu'. Ya boleh hadis maudhu' ni. Hadis palsu tu. Tidak mungkin Rasulullah SAW telah bersabda sebegini ni. Antara ahli tafsir yang menghukumkan hadis ni hadis maudhu' ialah Syekhul Khatib Asy-Syarbini. Ini syekh besar ni dalam mazhab Syafi'i ni. Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam tafsirnya As-Sirajul Munir jilid 4 muka surat 417. Syekh Khatib Asy-Syarbini juga tokoh besar mazhab Syafi'i dan kitab Iqna' dia. Kitab besar ni, kitab Mughni Muhtaj. Kitab yang sangat jadi rujukan kerana dia dalil perkuat dia. Memang alim lah. Khatib Syarbini ni. Kita agak-agak 2-3 hari ni pasal ada qaul dalam mazhab Syafi'i yang kata qabil tu ataupun radi tu sah dah lah. Saya terima. Saya tak sebut saya terima akan nikahnya ni. Antaranya pendapat dikatakan pendapat Khatib Asy-Syarbini dah. Kalau bukan Imam Syafi'i dia kata dia dah. Ada qaul Imam Syafi'i kata juga dan ada kata Syekh Khatib Asy-Syarbini kata gini. Tokoh besar dah. Tak apalah. Jadi dalam al tafsir hukum maudhu' ni Syekh Khatib Asy-Syarbini. Dalam tafsirnya As-Sirajul Munir jilid 4 muka surat 417. Dan Syekh Al-Alamah Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Arami Asy-Syafi'i juga. Dalam tafsirnya Hadaiqur Ruh war Raihan. Jadi tafsir ni, tafsir kita tak kenal mana dah. Jilid 32 muka surat 79. Jadi tafsir Syekh besar dalam mazhab Syafi'i juga dah. Dia kata hadis ni hadis maudhu', hadis palsu. Okey, yang kedua dah. Al-Munawi. Iaitu Zainuddin Muhammad Abdul Rauf bin Tajul Arifin bin Ali Al-Munawi meninggal 1031 Hijrah. Penggarap kitab Fathul Samawi bi Takhrij al-Ahadits Al-Qadi Al-Baydawi telah mentakhrij membuat tubik sanad-sanad lah. Mentakhrij hadis dalam kitab Tafsir Badawi. Tafsir Badawi tu ada sebut hadis tak tahulah sahih doa pakai boboh gitulah. Jadi hak jo cek ni tokoh hadis. Cek Al-Munawi dah. Hadis-hadis dalam Tafsir Badawi dah. Dalam kitab ini beliau telah menghukum hadis ni sebagai maudhu' juga. Jadi dia ni kita jangan kata orang yang ulama yang cek hadis ni dah. Takhrij dan cek hadis ni sebagai menghina ulama tersebut dah. Dulu menjadi budaya dah. Ibn Hajar Asqalani banyak buat kitab Talkhisul Habir dah. Syarih hadis-hadis dalam Al-Aziz Syarah Al-Wajiz. Jadi menjadi amal dia ulama-ulama dulu. Syekh Zainuddin Al-Iraqi dah. Tok guru pada Syekh apa tu? Tok guru pada Ibn Hajar ke atas lagi dah. Syekh Zainuddin Al-Iraqi dah. Tadi dia ni juga cari hadis dalam Ihya Ulumuddin dah. Cek hadis-hadis. Tu cara berkhidmat, bukan cara menghina. Cara untuk mengagungkan kitab tu untuk memberikan lebih faedah dan manfaat pada kitab tersebut kena cek hadis dia dah. Jadi Syekh Munawi ni cek kepada kitab Tafsir Badawi dia. Dan dia kata hadis ni siapa-siapa baca surah Qadar ni diberi pahala seperti puasa Ramadan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar ni adalah hadis palsu dah. Salah satu tanda hadis maudhu', dia kata salah satu tanda hadis maudhu' ialah menjanjikan pahala yang besar-besar. Sangat besar dah. Tidak sepadan dengan amal yang dibuat dah. Over dah. Overclaim kita kata dah. Kelajuk sangat dah. Baca surah Qadar saja seperti puasa. Puasa pun tak tiba boleh pahala puasa dah. Lepas tu semuanya malam pun tak boleh menghidupkan malam Qadar. Pelik lah dah. Jadi benda tu kita kena mikir je. Betul-betul tok guru, tok ustaz, PU gapo dah baca hadis kan, kita kena mikir logik ke tidak dah. Okey, komentar ketiga. Jika hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu seperti ini dipakai, nescaya tidak akan ada lagi
Kesungguhan umat untuk melakukan amalan-amalan yang suka seperti mencari malam qadar dan sebagainya. Tak payah berebut nak dapat Lailatul Qadar dah. Pergi ibadah. Pada baca surah Qadar saja gak, tak payah buat ibadah dah. Puasa pun tak payah dah. Pahala puasa boleh. Jadi hadis pauduk tu bahaya kesal dia dah. Ya ada setengah saya perhati tak, saya tak perhati dah dah. Tok guru ustaz pondok ni kadang-kadang dia biasa hadis gini, jadi kita tengok sebenarnya dia jadi malah ibadah dah. Ya syok je nak mengajar orang dak buat amal gitu. Dia sendiri tak boleh nak amal dah. Sebab banyak doa hadis palsu ni tak. Dia pakai teraba-raba dah. Kadang-kadang dia jadi pening. Ya benda yang kecil yang besar dah. Sikit najis lah ada, kain sikit najis, luar sikit najis nak tukar pakai selat kain. Dia jadi benda remeh-temeh tu jadi perbesar. Dia jadi tak fakih. Ngaji banyak kita ada palsu ni. Dia jadi gitu. Bahkan dia jadi tak beramal lah, tak sungguh mana semain jemaah nah. Kita akan nampak kesal dia apabila sentiasa bergelombang dengan hadis palsu ni. Dia jadi terpinga-pinga, dia bengong. Walaupun dia ustaz, walaupun dia tak guru pondok dah. Jadi gitu dia. Sebabnya kalau dia biasa dengan hadis marduk ni akan jadi pening lah. Baca hadis ni ingat bengong mula dah. Pada baca surah Qadar tak payah buat ibadah. Dia baca syiah jadi malah ibadah gitu juga dah. Ya akan jadi gitu apabila sentiasa bergelombang dengan hadis palsu dah. Okey, komentar keempat dah. Banyak sekali kitab tafsir yang masyhur memuatkan hadis-hadis dhaif dan maudhu' tentang kelebihan surah. Bukan kitab tafsir biasa, tafsir masyhur. Setengah pengarangnya beriltizam menyebutnya di awal setiap surah. Setiap awal surah tafsir sebut kelebihan baca surah tersebut dia. Setengahnya pula di akhir surah baru sebut kelebihan dia. Antara yang menyebutnya di awal surah ialah As-Sa'labi, tafsir Sa'labi dah. Awal surah ya baca kau ni lebih pahala gini-gini dah. Siapa dia As-Sa'labi ni? Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim As-Sa'labi meninggal 427 Hijrah. Awal gini dah. Tafsir Sa'labi dah. Dan yang kedua ni dan Al-Wahidi dia, iaitu Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi meninggal 468 Hijrah. Beliau ialah murid As-Sa'labi dah. Tok guru anak murid lah. Sa'labi tok guru, Al-Wahidi anak murid, buat tafsir besar-besar lah. Jadi dia ni beriltizam lah di awal surah ni. Antara yang menyebut di akhir surah pula kelebihan surah ni baca lebih pahala setara mana ialah Az-Zamakhsyari. Yani Abul Qasim Mahmud bin Amr bin Ahmad Az-Zamakhsyari Jarullah meninggal 538 Hijrah. Akhir surah baru cerita kelebihan baca surah ni. Pahala setara mana ni? Itu Zamakhsyari. Yang keduanya Al-Baydawi, yani Abu Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad Asy-Syirazi Al-Badawi meninggal 585 Hijrah. Disebut di akhir surah. Kelebihan baca surah ni. Seterusnya yang ketiganya Abu Sa'ud, yani Abu Sa'ud Muhammad bin Mustafa meninggal 982 Hijrah. Ini sebut di akhir surah. Dan yang keempatnya Ismail Aqib bin Mustafa Al-Istanbuli meninggal 1127 Hijrah. Dan lain-lain lah. Dia tokoh-tokoh besar ada lagi lah. Setelah sebut di akhir surah, dia sebut kelebihan baca surah ni. Pahala banyak mana. Walaupun dalam bab-bab tertentu kitab tafsir tersebut ada kelebihannya tersendiri. Kita tak boleh nak tolak mudah-mudah. Kerana nama ada lebih kurang dah. Contoh Zamakhsyari ni Mu'tazilah dah. Tokoh Mu'tazilah tapi dari segi ilmu bahasa Arab, ilmu i'rab ayat Quran ni hebat lah. Hebat dah. Kita tak boleh tinggal tafsir ni kalau nak faham dari segi bahasa lugah. Tapi dalam bab lain kena berhati-hatilah. Ada unsur Mu'tazilah pun ada akidah dah. Dan ada juga dengan hadis lah cerita-cerita karut pun ada dah. Dan termasuklah juga unsur-unsur hadis palsu ginilah kelebihan surah ni. Jadi kita tak boleh dalam bab-bab tertentu kitab tafsir tersebut ada kelebihannya tersendiri. Namun dalam bab menyatakan kelebihan surah, ia sama sekali tidak boleh dipegang terus. Tanpa terlebih dahulu merujuk kepada kitab-kitab takhrij hadisnya. Atau sebelum memeriksa sendiri sanad-sanadnya dengan saksama jika mampu dah. Boleh cek. Lalu ni kalau dah tahqiq, guna tahqiq lah. Kita tahqiq ni bukanlah menghina ulama dulu, tapi menambah nilai dah. Sehingga kita boleh pergi hak kemah dah. Bukan kita nak hina, cuma ulama-ulama yang tahqiq kita ni jasa dia menyebabkan kita lebih tenang. Kita boleh tahu kekuatan sumber-sumber yang dirujuk dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh dan macam-macam lah dah. Okey, kelima dah. Komentar kelima.
Al-Imam Ibn al-Jawzi, yakni Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad al-Jawzi, meninggal 597 Hijrah. Ibn Jawzi dah. Berkata, hadis-hadis kelebihan surah-surah itu tidak syak lagi tentang maudhu'nya lah. Dia beritahu maudhu' lah. Dia syadik dia keras sikit dah. Maisarah bin Abdul Rabih juga meriwayatkannya dah. Nama perawi, orang jatuh Maisarah ni. Maisarah bin Abdul Rabih. Pernah Abdul Rahman bin Mahdi bertanya dia, tanya Maisarah lah tak? Dari siapakah engkau ambil hadis-hadis ni? Mau ambil mana hadis ni? Siapa membaca ini, ia mendapatkan sekian pahala. Baca surah ni, baca ayat ni, surah ni pahala banyak. Setara ni. Jawabnya, aku sendiri dan merekanya dengan maksud yang baik. Supaya orang ramai gemar membaca Quran. Dia sendiri mengaku dah. Maisarah bin Abdul Rabih ni. Dia reka hadis. Dia mengaku, aku sendiri merekanya dengan maksud niat baik dah. Tujuan baik, dasar baik dah. Yang baik supaya orang ramai gemar membaca Quran, supaya orang rajin baca Quran. Lihat Al-Mawdu'at jilid 1 muka surat 240 hingga 241. Ibnu Jauzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Mahmud bin Ghailan. Kata beliau, aku mendengar Mu'ammal meriwayatkan. Katanya, pernah seorang syekh mengemukakan kepadaku hadis-hadis tentang kelebihan surah-surah yang diriwayatkannya daripada Ubay bin Ka'ab. Aku bertanya, siapa yang meriwayatkannya kepadamu? Jawabnya, seorang syekh di Madain. Dia masih hidup. Dia ya syekh nama gini-gini di Madain. Aku pun pergilah mencari syekh berkenaan dia menemuinya. Lalu aku bertanya dia, siapakah yang meriwayatkan hadis-hadis ini kepadamu? Jawabnya, seorang syekh di Wasit. Sebut nama Wasit. Dia masih hidup. Kata Mu'ammal, aku pergi mencari syekh ini dan menemuinya. Lalu aku bertanya dia seperti pertanyaan sebelumnya. Jawabnya, seorang syekh di Basrah pula. Setelah pergi menemui syekh itu, dia berkata kepadaku, seorang syekh di Abadan menceritakan kepadaku. Pula dah. Aku pergi pula mencari syekh di Abadan itu. Aku menemuinya dan bertanya tentang hadis-hadis tersebutlah. Dia terus memegang tanganku dan membawa aku masuk ke dalam sebuah rumah. Di dalam rumah itu rupa-rupanya ada sekumpulan orang-orang sufi. Bersama mereka ada seorang syekh. Ada tok guru situ dah. Maka dia bertanya, syekh inilah yang meriwayatkan padaku dah. Berapa lapis dah, berapa orang dah. Tahu, bukan tahu apa hidup yang berlain ni, zaman tu dah, zaman sama dah. Syekh ada tokoh sufi lah. Akhirnya aku bertanya syekh berkenan, siapakah yang meriwayatkan kepadamu hadis-hadis ini? Maka dia berkata, tidak ada siapa pun yang meriwayatkannya kepadaku. Oleh kerana kami melihat orang ramai meninggalkan Al-Quran, kami rekalah hadis-hadis ini untuk mereka dengan maksud menarik perhatian mereka terhadap Al-Quran. Dia reka hadis supaya orang ni sibuk, jangan lupa Quran dah. Sibuk ke hadis ke sibuk ke benda lain, tak baca Quran. Nak suruh orang ni kuat baca Quran. Dah, jangan lupa baca Quran dah. Niat baik dah, tujuan baik, ikhlas. Dah. Okey, nombor 6 dah. Ibn Salah yang Abu Amr Uthman bin Abdul Rahman meninggal dengan 143 Hijrah. Di dalam karangannya Muqaddimah Ulumul Hadis yang lebih dikenali dengan nama Muqaddimah Ibn Salah. Terkenal lah kitab Ulumul Hadis ni Muqaddimah Ibn Salah. Di bawah bab ma'rifatul hadis al-mawdu'. Bab ma'rifatul hadis al-mawdu'. Mengemukakan satu contoh berhubung dengan Abi Ismah Nuh bin Abi Maryam. Nama perawi Abi Ismah Nuh bin Abi Maryam, bahawa ia pernah ditanya, dari manakah engkau mendapatkan riwayat Ikrimah daripada Ibn Abbas tentang kelebihan setiap satu surah Al-Quran itu dah. Dia boboh nama Ikrimah dan Ibn Abbas dah. Ikrimah ni hamba kepada Ibn Abbas dah. Jawabnya, aku melihat orang ramai berpaling daripada Al-Quran. Mereka sibuk dengan fiqh Abu Hanifah dan Maghazi Ibn Ishaq. Maka aku reka hadis-hadis ini untuk kebaikan mereka. Reka hadis ni Ismail Nuh bin Abi Maryam ni, Abi Ismah Nuh bin Abi Maryam ni reka hadis supaya masyarakat ni kembali pada Quran, ngaji Quran, jangan duk sibuk ke hadis ke fiqh ke Maghazi Ibn Ishaq. Ni kata gitu lah. Itu kata Ibn Salah dalam muqaddimah dia. Demikianlah juga hal hadis panjang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan setiap satu surah Al-Quran. Ada orang menyelidiki puncanya sehinggalah ia sampai kepada seorang yang mengaku bahawa dia sendiri dengan sekumpulan orang telah mereka-reka hadis-hadis itu dah. Ada cari-cari cerita persamaan. Kata riwayat daripada Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, tapi hadis itu juga direka dah. Sesungguhnya kesan kepalsuan jelas sekali ada padanya.
Al-Wahidi dan ahli-ahli tafsir lain seumpamanya silap sekali kerana memasukkan hadis-hadis seperti itu ke dalam kitab-kitab tafsir mereka. Silap lah. Silap pun kan kita kena royak lah. Lihat Muqaddimah Ibn Salah muka surat 207. Ini kata Ibn Salah. Yang ketujuh. Tak ke mana nak baca ni kita. Je lah. Kini kelebihan surah. Yang ketujuh, Al-Iraqi, yakni Abdul Fadl Zainuddin Abdul Rahim bin Husain bin Abdul Rahman Al-Iraqi, meninggal pada 806 Hijrah. Dalam Alfiyah Al-Hadisiyahnya, kita Alfiyah ni 1000 hadis ni. 1000 syair tentang hadis lah, ilmu hadis. Menyimpulkan semua perbincangan yang lalu dalam beberapa rangkap syair yang sangat menarik. Alfiyah Al-Iraqi ni. Lihatlah di bawah ini ni. Wal wadi'una lil hadisi adurruhum qaumun li zuhdin nusibu. Pereka hadis ada berapa macam. Wal wadi'un lil hadis. Paling bahaya antara mereka ialah kumpulan yang dikaitkan dengan kezuhudan. Adurruhum qaumun li zuhdin nusibu. Jadi hak paling bahaya sekali hak tok guru zuhud, tok guru sufi dah. Ni paling banyak reka hadis palsu dah. Qad wada'uha hisbatan faqbilat minhum rukunan lahum wa nuqilat. Mereka telah mengada-ngadakan hadis dengan niat yang baik. Masalah niat baik, ikhlas ni, zuhud baik kan. Baik ni masalah ni. Jadi mereka hadis niat yang baik, maka diterimalah daripada mereka hadis-hadis itu kerana hati orang ramai cenderung kepada mereka dia. Nah. Rukunan lahum wa nuqilat. Jadi orang ni lah macam PU ke apa ataupun ustaz selebriti lah dah. Orang yang tertarik, orang yang tersentuh hatinya. Cenderung pada mereka dah. Lagi kuat yang mereka hadis lah. Orang jelera sedaknya Allah, jejoknya Allah, satu hati menangis dah. Dah. Cerita kubur dah, cerita kapur dah. Tapi masalah dia hadis tu ramai, hadis palsu lah kebanyakannya. Dan hadis-hadis itu dinukilkan lah dan wanukilat. Dia dinukil hadis-hadis itu dicerita siapa kau ni, siapa kau ni, tersebarlah hadis palsu daripada mulut Jan tok guru yang baik, tok guru yang hati baik dah, niat yang baik. Niat baik dah. Faqayyadallahu laha nuqadaha fabayyanu binaqdihim fasadaha. Maka Allah melahirkan pengkritik hadis. Faqayyadallahu laha nuqadaha. Nuqad. Jadi Allah jadikan, Allah lahirkan, Allah lah. Allah yang jaga agama dengan menyediakan sebab-sebab dia pengkritik hadis yang boleh kritik hadis. Bukan orang ulama terpandang sendiri, Allah yang ajar dah, Allah yang beri ilham, Allah yang beri petunjuk sehingga lahirnya pengkritik hadis yang hebatlah, nuqad. Secara kritis mereka nyatakan kepalsuannya, fabayyanu binaqdihim fasadaha. Jadi mereka untuk ulama hadis yang kritik hadis ni, yang boleh cek hadis ni lemah, dhaif, palsu ni. Nahwa Abi Ismata izra'al wara za'man na'u 'anil Quran faftara. Seperti Abi Ismah Nur Maryam tadi lah. Bila ia dengan sangkaannya melihat orang jauh daripada Al-Quran terus direkanya. Lahum hadithan fi fadailis suwar an Ibn Abbas fabi samak bertakar. Untuk mereka hadisnya tentang kelebihan surah-surah daripada Ibn Abbas. Lahum hadithan fi fadailis suwar an Ibn Abbas. Jadi mereka hadislah, mereka cipta hadis tentang kelebihan surah-surah daripada Ibn Abbas. Alangkah buruk perbuatannya mereka hadis itu. Fabi sama bertakar. Jadi mereka hadis ini buruk walaupun sangkaan dia untuk kebaikan masyarakat dah. Untuk orang kembali pada Quran. Tapi kerana mereka ni jahil ke gapo walaupun panggil tok guru, maka dia mula main mereka hadis. Kadzal hadis an Ubay i'taraf
rawiyatul bil wad'i wa bi'sa maqtaraf. Demikian juga hadis daripada Ubay bin Ka'ab dia. Perawinya sendiri mengaku merekanya. Nah, rawihi bil wad'i. Jadi perawi sendiri mengaku dia reka hadis ni. Alakah teruk dosa yang telah dilakukannya wa bi'sa maqtaraf. Nah, jadi orang dia sangka dia buat baik. Dia orang juru, orang warak, ahli syurga, depan dia kecek, dia pergi ke kunci syurga dah. Nah, tak guru sufi lah. Tak kira orang duk menangis, orang duk kecil perut dengan nasihat. Tapi masalah dia ni, dosa dia sangat-sangat besar dah. Kerana berdusta atas nama Nabi, walaupun dia zuhud. Wa kullu man awda'ahu kitabah kal wahidi mukhti'un sawabah. Semua orang ahli tafsir dah yang memasukkannya ke dalam kitabnya, wa kullu man awda'ahu kitabah, seperti Al-Wahidi telah tersasul dari kebenaran. Kal-Wahidi mukhti'un sawabah. Salah, tersilap dari kebenaran dah. Tersasul, terbabas dari kebenaran dah. Okey, yang sahih dia menurut Ibn Qayyim. Hanyalah kelebihan surah-surah ada ayat berikut dia. Ibn Qayyim kata, sikit sangat. Hal lain tak ini palsu semuanya. Hak sahih hak ni dah. Ini contoh Ibn Qayyim kata hak ni contoh. Hadis Fatihatul Kitab wa annahu lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur misluha. Maksudnya tidak pernah turun sama ada dalam Taurat, Injil dan atau Zabur seumpama surah Fatihah. Ini sahih dah. Jadi tidak ada surah yang hebatnya seumpama Fatihah. Walaupun Taurat, Injil, Zabur, Gabur cari-cari tak jumpa hebat surah Fatihah berlaku dah. Dan hadis yang sahih lagi, Al-Baqarah wa Ali Imran annahuma az-Zahrawan. Al-Baqarah dan Ali Imran adalah az-Zahrawan, ini dua surah yang gilang gemilang. Ini sahih juga dah. Zahwaran surah yang gilang gemilang. Wa hadis ayatul kursi wa annahu sayyidatu ayil Quran. Ayat kursi adalah penghulu ayat Quran. Ini sahih. Dipanggil ayatul kursi ke suhu. Jadi sayyid penghulu ayat penghulu Quran. Surah ayat kursi. Yang keempat, wa hadis al-ayataini min akhir surah al-Baqarah min man qara'aha fi lailatin kafatahu. Dua ayat di akhir surah Al-Baqarah ni memadai untuk keselamatan pembacanya pada satu malam. Ada ayat terakhir surah Al-Baqarah ni, kalau kita baca malam pada dah. Keselamatan dah. Ini pun sahih dah. Wa hadis suratul Baqarah la taqra'u fi baitin fayuqarribuhu syaitan. Syaitan tidak akan menghampiri rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Ini pun sahih dah. Paling mujarab kita nak perambat syaitan bukan gara dah, tapi baca surah Baqarah. Dan hadis al-ashru ayat min awal surah al-Kahfi man qaraha asima min fitnatil dajjal. Orang yang membaca 10 ayat di permulaan surah Al-Kahfi akan terpelihara daripada fitnah dajjal. Ini ada perbincangan lah, ni sahih. Baca 10 ayat daripada awal surah Kahfi, selamat daripada dajjal. Al-ashra ayat min awal surah Al-Kahfi man qaraha asima min fitnatil dajjal. Dan hadis pula yang seterusnya, hadis keberapa? Yang ke-6 yang sedikit sahih. Wa hadis kul huwallahu ahad wa annaha ta'dilu thuluthul Quran. Wa lam yasihu fi fadail surati ma suhha fiha. Kul huwallahu menyamai sepertiga Al-Quran. Ta'dilu thuluthul Quran, ini sahih. Dan tidak ada yang sahih dalam fadail surah seperti surah ni lah. Ni lah sahih paling kuat lah. Dan ke berapa dah? 7 ke 8 pula, ke 8 dah. Wa hadis al-mu'awwidhataini wa annahuma tu'awwidhul muta'awwidhun bimislihima wa qala sallallahu alaihi wasallam anzala ala ayat lam yara mislahunna thumma qara'ahuma. Al-mu'awwidhataini adalah pelindung terbaik untuk orang yang mahukan perlindungan dah. Ada banyak
yang apa, perlindungan terbaiklah surah Al-Mu'awwizatayn ni perlindungan yang terbaik dah. Ni sahih juga dah. Kalau kita nak selamat daripada gangguan ke apa, terbaiknya Mu'awwizatayn ni. Al-Mu'awwizatayn wa anna ma ta'awwizul muta'awwizuna bi misliha. Okey, tak apalah, baca dah. Jadi hadis hadis bahawa dunaha fi sihhatil hadis idza zalzalat ta'dilu nisful Quran. Idza zulzilat menyamai separuh Al-Quran. Ini sahih juga separuh Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hadis qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'ul Quran. Qul ya ayyuhal kafirun menyamai seperempat Quran. Ini sahih ni. 1/4 Quran qul ya ayyuhal kafirun itu sahih. Hadis tabarakalladzi bidihil mulku wa mulku hiyal munjiyah min azabil qabr. Surah tabarakalladzi bidihil mulku tu ialah penyelamat daripada azab kubur ni. Ni hak sahih. Boleh rujuk li ayat Manal Murif muka surat 90 hingga 91. Tak ada, ikut dulu dah. Rasa panjang lagi ni. Padahal sekarang tu kalau panjang lagi, kita baca 1, 2, 3, 4 pula. 2, 3, 4, 5. Baiklah, kita sekarang ni dulu, kita berhenti. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.